Kementerian Kesihatan KKM menerima 17 kes berkaitan penyakit kecederaan paru-paru akibat penyalahgunaan bahan terlarang dalam cecair vape. Jelasnya, KKM memulakan aktiviti pemantauan penyakit berkaitan penggunaan vape termasuk e-Valley melalui perkeliling Ketua Pengarah Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafara bin Jeffrey. Nombor metrik S72917. Hari ini saya akan berkongsi tentang kesan rokok elektronik di kalangan remaja di Malaysia. Pada tahun 2015, Malaysia dikejutkan dengan berita dan penjualan rokok elektronik atau dikenali sebagai vape yang berleluasa seakan-akan tanpa kawalan. Anak remaja, dewasa dan juga wanita seusia ingin mencuba. Imej asap yang berkepul-kepul ini merupakan kebanggaan bagi mereka yang menghisap vape. Malah, ramai pengguna mendakwa ia menggantikan rokok yang mereka hisap ataupun ia mencegah mereka dari merokok yang jauh lebih berbahaya. Tahun 2016, beberapa negeri melalui Majlis Agama Islam masing-masing mengeluarkan pandangan mengenai vape. Ada yang menyatakan ia memudaratkan, lantas samalah hukumnya dengan merokok. Ada yang mengharamkan penjualan dan ada yang tidak menyatakan apa-apa pandangan. Namun, tiada satu kenyataan kukuh yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengenai vape ketika itu. Hal ini menyebabkan isu pengguna vape dalam kalangan rakyat di Malaysia dan mengenali sebab mengapa mereka menggunakan vape dan kesan yang dihadapi mereka. Pengguna rokok elektronik telah menjadi norma terkini di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia mendefinisikan rokok elektronik merupakan peranti elektronik yang mengandungi nikotin, manakala yang tidak mengandungi nikotin dirujuk sebagai vape. Pengguna rokok elektronik sebagai pengganti rokok konvensional semakin berleluasa terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Justeru perkara ini bukan perkara yang boleh diabaikan dan dibiarkan oleh pihak ibu bapa. Sebab utama perokok menggunakan rokok elektronik adalah untuk berhenti merokok, mengurangkan kemudaratan dan risiko kesihatan berbanding dengan rokok. Untuk mengelakkan dari relapse kepada merokok dan untuk mengurangkan ketagihan, gian dan simptom penarikan. Bukan itu sahaja, bahkan banyak lagi pilihan lain yang menyebabkan mereka memilih vape. Antaranya sebab mereka memilih vape ialah lebih murah, lebih bebas merokok di tempat awam, lebih diterima masyarakat, lebih memuaskan, rasa yang lebih sedap, adanya sifat ingin tahu terutamanya remaja yang merokok dan yang tidak merokok dan melibatkan pengaruh rakan sebaya. Teknologi vape itu sendiri, namun ada kajian yang mendapatkan penemuan yang berbeza berbanding pengguna rokok elektronik dan perokok secara konvensional. Hal ini menunjukkan tiada perbezaan signifikan di dalam kejayaan untuk berhenti merokok. Laporan dari Public Health England (PHE) yang menyatakan rokok elektronik adalah 95% lebih selamat berbanding rokok tembakau telah dikritik hebat. Ia berdasarkan beberapa kajian dan mempunyai pelbagai kelemahan serta melibatkan penajaan oleh syarikat tembakau. Laporan sebanyak 405 orang yang terlibat dengan kesan sampingan terhadap kesihatan, 78 positif, 326 negatif dan 1 natural. Risiko jangka panjang rokok elektronik belum diketahui secara mendalam dan langkah pengawalan serta pemantauan adalah perlu apabila ia tidak diharamkan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima 17 kes berkaitan penyakit kecederaan paru-paru akibat penyalahgunaan bahan larangan dalam cairan vape atau rokok elektronik. Kesan atau penyakit yang boleh menyebabkan daripada menghisap vape rokok elektronik ialah penyakit paru-paru tersumbat, asma, kanser paru-paru dan penyakit kardiovaskular. Laporan mengenai kanser paru-paru kerana ketagihan vape juga bukan sesuatu perkara yang baru. Pembentukan tabiat atau kebiasaan adalah disebabkan wujudnya sistem sosial iaitu aktiviti manusia berinteraksi, berhubung dan bergaul antara satu sama lain. Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja itu merokok iaitu kepuasan dari sudut psikologi, sikap ibu bapa yang bersifat terbuka terhadap tingkah laku merokok dan pengaruh rakan sebaya. KKM perlu menggalakkan penyelidikan lanjut untuk memahami kesan jangka panjang penggunaan vape terhadap sistem pernafasan jantung dan organ dalaman lain. Menyediakan rawatan dengan meningkatkan perkhidmatan rawatan dan sokongan terhadap individu yang mengalami kesan negatif akibat penggunaan vape.
Kesimpulannya, seseorang individu yang ingin berhenti menghisap vape perlulah menjalani terapi gantian nikotin atau mengawal diri dan elak dari bergaul dengan rakan-rakan yang masih menghisap vape. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.